Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, selesai sudah pramusim Sabah FC di Thailand. So, dikabarkan mereka akan kembali ke Sabah tidak lama lagi dan hasil daripada perlawanan pramusim tersebut, OKS telah mengeluarkan satu statement di mana statement tersebut ini di mana beliau ingin menambah kota pemain import lagi bagi mengisi beberapa position yang beliau rasa kurang sewaktu perlawanan pramusim persahabatan yang telah dilakukan Sabah FC. Dan memang nampak gayanya OKS memang berniat, memang mau sangatlah untuk menambah lagi. Tidak pasti juga pasal kalau ikut statement yang bakal aku share dengan kamu dinyatakan penambahan pemain, tapi di sini dikatakan pemain import. So sama ada perlu mencari pemain import atau hanya menggunakan pemain tempatan yang sedia ada untuk mengisi kekosongan tersebut. So itu kita tak pastilah. Sedikit berita mengenai apa yang telah berlaku di perlawanan pramusim. Yang aku tahu ada 2 perlawanan sahaja, di mana yang aku tahu pasukan yang confirm Sabah FC lawan adalah OB, di mana Sabah kalah pada perlawanan tersebut sebanyak 0-1. Okey, OB berjaya menjaringkan gol, dan satu lagi perlawanan menentang salah satu pasukan daripada Liga Thailand. Tapi itu tak pastilah pasal banyak sangat maklumat yang aku dapat untuk keputusan perlawanan tersebut, tapi yang pasti Sabah menang perlawanan tersebut lah. Ada yang mengatakan 4-0, 4-1, ada juga yang mengatakan 5-0, ada juga 5-1. So tak pasti, tapi poin menarik jumlah jaringan yang cukup besar. So hasil daripada analisis yang telah OKS lakukan, so memang OKS berkeinginan sangat untuk menambah pemain import bagi posisi yang tidak dinyatakan, tapi aku akan share dengan kamu di penghujung video ni bagi pendapat aku position mana yang kurang sangat sekarang ni dan perlu diisi oleh OKS. So ini adalah statement tersebut di mana beliau ada mengatakan yang beliau ingin berbincang dengan pihak pengurusan Sabah FC untuk memohon kelulusan bagi menambah keperluan slot pemain import dalam tempoh terdekat. Okey, dinyatakan situ pemain import. Kita akan serahkan kepada kebijaksanaan pihak pengurusan untuk membuat pertimbangan kelulusan berkaitan kuota yang lebih. Tetapi semuanya bergantung kepada keperluan serta kelulusan nanti apabila kita balik dari Bangkok. Kemungkinan kita perlu seorang ataupun 2 orang lagi bagi memberi keseimbangan pada setiap posisi yang kita ada. So, sumber Astro Ahwani, statement daripada OKS menyatakan keinginan OKS untuk menambah at least 2 lagi pemain import sekiranya diberi kelulusan oleh pihak pengurusan Sabah FC. Kalau tidak pun aku rasa macam jeselah, banyak rintangan untuk mengambil pemain import lagi. Kemungkinan besar OKS akan cuba untuk mendapatkan 2 lagi pemain tempatan. Ini pendapat aku untuk mendapatkan 2 lagi pemain tempatan bagi mengisi kekosongan tersebut lah. Dan seterusnya adalah mengenai kesebelasan utama. Adakah OKS telah berjaya mendapat kesebelasan utama untuk saingan Liga Super akan datang? Ini adalah statement tersebut. OKS berkata secara keseluruhan masih lagi terlalu awal untuk mengenal pasti kesebelasan utama dalam pasukan Sabah FC. Tapi dengan apa yang kita akan lalui pada musim ini, terutamanya banyak peranan Liga, Piala Malaysia, Piala FA serta termasuk Piala AFC, saya jangkakan kita harus mempunyai bukan saja kesebelasan utama tetapi kesemua pemain yang kita daftarkan boleh bermain pada bila-bila masa. Katanya again, sekali lagi sumber daripada Astro Awani, statement daripada OKS sendiri. So ini adalah aku maksudkan pada video sebelum ni guys, di mana aku nyatakan aku sendiri mengeluarkan aku punya concern yang ada beberapa position yang perlu ditambah baik. Maksudnya pemain memang sudah ada, tapi masalahnya macam mana cakap reputasi pemain tu macam tidak berapa cukup bagus, dikenakan lagi dengan 2 faktor sebenarnya. Of course dengan corak permainan, dan seterusnya adalah dengan umur yang semakin lanjut. So perlu diperkuatkan lagi position tu, kerana again kita memerlukan depth squad yang cukup bagus serta rotation yang cukup bagus untuk memaintainkan perlawanan. Walaupun kesebelasan utama yang telah dipilih oleh OKS tidak dapat turun pada perlawanan tersebut, at least pemain gantian yang telah dipilih oleh OKS masih mampu untuk mengekalkan corak permainan dan momentum pasukan Sabah FC.
So okay guys, ini adalah macam biasalah aku akan gunakan website ni untuk kita menengok sejauh mana dalamnya depth squad Sabah FC yang sedia ada ni. So ini again adalah data yang aku ambil daripada Wikipedia Sabah FC sendiri, di mana sekarang kalau kamu tengok list tu ada 33 pemain kesemuanya. Tapi kalau kita tengok balik squad yang dibenarkan untuk didaftar bagi tiap pasukan Liga Super, saingan Liga Super tahun ni adalah sebanyak 32 pasukan saja. Itulah pasal kamu nampak di sini untuk Akif, Nurihan dan juga Dirga. Aku akan keluarkan daripada list ni untuk membuatkan squad ni akan menjadi sebanyak 30 orang sajalah yang akan berada di padang. So again, ini adalah pendapat aku saja. Aku rasa 3 pemain yang aku sebut tadi kemungkinan besar tidak akan didaftar sebagai pemain untuk Liga Super bagi tahun 2023 ni. Tapi sekiranya pemain tersebut tidak didaftar untuk saingan Liga Super, mereka masih boleh beraksi untuk Piala Malaysia dan juga FA Cup lah. Itu kita benda yang kita kena tahu juga. So sekiranya Sabah macam tadi, sekarang aku telah membuang 3 pemain. So di dalam padang ni ada 30 pemain di situ. So OKS ingin menambah lagi 2 pemain import. Tapi sebelum aku beritahu kamu di mana position yang akan aku rasa patut tambah baik bagi pasukan Sabah FC, aku ingin share dengan kamu juga. Aku ingin share dengan kamu dulu bahawa yang berwarna merah adalah kemungkinan kesebelasan utama yang akan dipilih oleh OKS, dan putih adalah pemain simpanan, dan ini adalah formasi yang mungkin akan diperkenalkan oleh OKS bagi perlawanan Liga Super akan datang, iaitu 4-3-3. Okey, kalau kita tengok bagi bahagian depan situ, aku rasa tiada masalah. Darren Lock aku rasa akan menjadi striker utama kita dan akan dibantu pemain simpanan Hazard dan juga Amri, dan kita tahu sendiri juga Njoku juga mampu untuk berada di position tersebut. So at least untuk position forward kita ada 4 orang. Untuk di bahagian midfield, wing, pasal kita lebih menggunakan bahagian wing, again, macam mana ucap pada video sebelum ni, bagi pemain yang kamu nampak ada L adalah kaki dominan mereka, itu left. R adalah kaki dominan mereka juga, itu right, iaitu sebelah kanan. So seperti mana kita tahu, OKS akan suka meletakkan pemain wing beliau bertindak selaku inverted winger. So sama ada mereka akan diletakkan di position yang kira bukan kaki dominan diorang. So di mana pemain tersebut akan membuat larian ke dalam dan akan membuat percubaan dengan kaki dominan diorang, di mana percubaan itu akan lebih selesa mereka lakukan. So dua function lah untuk membuat hantaran lintang dan juga untuk membuat percubaan. So kalau kita tengok di sini untuk bahagian left, again ini adalah data daripada Transfermarkt, kaki dominan bagi setiap pemain. Untuk bahagian left winger kita ada 2 orang saja, iaitu Farhan dan Sadil, di mana untuk bahagian kaki kanan pula terlalu banyak player. Kalau kamu tengok situ ada 4 player yang mampu untuk berada di bahagian wing dan menggunakan kaki dominan di orang sebelah kanan. Tapi again, macam ucap tadi, OKS amat gemar menggunakan pemain tersebut against diorang punya kaki di position silang mereka. So mana-mana pemain saja boleh cover atau berada di position tersebut. Kalau kamu tengok sini, aku letakkan contohnya Njoku lah. Pasal kalau kamu tengok rekod Sadil, Njoku, Jilton dan Kumaran di Transfermarkt, mereka sering kali diletakkan juga di posisi yang dimana bukan kaki dominan mereka. So membuktikan di sini mereka amat selesa untuk berada di position silang. Kau faham maksudnya, di position silang. So membuatkan at least bagi setiap winger kita ada 3 pemain di situ, dan bagi aku untuk bab ni memang cukup lengkap lah. So untuk bahagian midfield lah, kalau kamu tengok situ guys, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain berbaju putih. Tapi kita kena tahu perbezaan pemain ni, di mana Park dan juga Gary seringkali diletakkan selaku defensive midfield, sementara ketiga pemain ini adalah merupakan pemain yang selalu mengemudi di bahagian tengah. Tidak dilupakan juga Badrul juga masih mampu untuk berada di bahagian striker, kiri dan juga kanan. Untuk pasukan Sabah membuatkan lagi choices OKS untuk meletakkan pemain tersebut. Amat bilang orang meriah lah choices yang ada. Tapi kita fokus Badrul untuk berada di bahagian center dulu. Di mana bagi aku untuk bahagian tengah ni,
memang cukup bagus lah. Kita ada Telmo, Stewart, Badrul, Syarizan, Irfan dan juga Daniel Hakim sendiri, di mana untuk bahagian defensive midfield kita ada 2 player saja yang sering kali digunakan, iaitu Park dan juga Gary sendiri. Dan bagi bahagian center defense termasuk juga goalkeeper lah, bagi aku cukup bagus sudah. Pemain utama bagi aku adalah Gabriel dan Dominic, dan pemain simpanan adalah Wilson, Irfan dan juga Hanafi, membuatkan rotation pemain simpanan dan juga rotation yang boleh cukup bagus dapat dilakukan lah. Dan untuk di bahagian kiri pula kita ada Daniel, Dinesh dan Umaring, dan bahagian kanan kita ada Rizal dan Jafri. Nampak satu kekosongan sini, tapi kita kena ingat Umaring juga mampu untuk beraksi di bahagian sebelah kanan, membuatkan dia kira macam utility player jugalah. Dan di bahagian goalkeeper kita ada Ape, Damien dan juga Ramzi. So memang ada 3 goalkeeper untuk tiap pasukan. Sekiranya injured, at least ada pilihan kedua untuk diletakkan bagi perlawanan yang tertentu lah. Sekarang kita masuk ke di mana bahagian yang aku rasa perlu diisi oleh sahabat FC. So aku rasa kamu sendiri tahu sudahlah daripada apa yang telah aku katakan di awal video ni. So bagi aku bahagian yang perlu ditambah baik untuk pasukan sahabat FC adalah bahagian di Jafri dan Rizal, dan seterusnya adalah bahagian Gary dan juga Pak Tisu. Di situ aku nampak kekosongan yang perlu ditambah dan juga dibaik pulih untuk mengekalkan squad depth dan juga rotation, dan again untuk mengekalkan momentum bagi satu-satu perlawanan tersebut. Bahagian sini Gary dan Pak ni aku nampak macam aku sebut di awal video tadi, ada satu sebab, iaitu umur pemain tersebut yang sudah cukup lanjut. Walaupun kita tahu contoh macam Amri masih boleh beraksi, tapi untuk selaku defensive midfield ni, dia punya beban ni memang cukup tinggi lah. Dia juga untuk membantu bahagian defender, dia juga membantu untuk bahagian midfield, dan sometimes dia orang ni juga akan naik ke atas untuk bantu bahagian hadapan. So kira orang punya keperluan mereka untuk tiap-tiap perlawanan tu memang demand dia cukup tinggi. So aku rasa perlu penambahan lagi untuk di bahagian defensive midfield kita. At least cari satu pemain yang muda lah, yang muda yang boleh pakai lama. Dan seterusnya adalah bahagian Rizal Ghazali dan juga Jafri. Kita tahu Rizal Ghazali sendiri beraksi dengan cukup bagus pada perlawanan tersebut. Jafri adalah merupakan satu striker yang boleh yang telah ditukar position menjadi defensive wingback, dan telah terbukti macam revive dia punya career lah di dalam bola sepak liga tempatan ni. Tapi dengan keberadaan 2 ni, bagi aku tidak cukup untuk menampung keperluan untuk bahagian ni. Kita sendiri, aku tak pernah nampak Jafri punya mainan macam mana, so aku tak boleh komen terlalu awal. Walaupun aku cakap Umaring Bacok boleh mengisi kekosongan tersebut, tapi again tempat ni masih perlu dibaik pulih. Ada fans mengatakan bahawa Wilson juga boleh bertindak di bahagian sendiri, di bahagian kanan ni. Aku setuju dengan pendapat anda, tapi kena ingat cara permainan OKS menggunakan wingback beliau untuk membantu bahagian serangan, sama ada untuk membuat larian, cross ataupun overlap dengan pemain midfield winger. So Wilson tidak boleh buat tu. Wilson adalah merupakan satu fullback sahaja. Dia tidak mempunyai kapasiti untuk membuat larian seperti mana yang biasa dilakukan oleh sebelum ni lah Rizal Ghazali dan juga Nazirul Naim. Itu kita kena ingat. Memang Wilson boleh berada di bahagian back kanan, tapi dia tidak mampu untuk membuat ataupun tidak mempunyai attacking sense yang cukup bagus lah, sebagus Rizal Ghazali dan juga Nazirul Naim pada sebelum ni. Dan keberadaan Jafri untuk berada di bahagian right wingback ni juga bagi aku adalah satu add-on yang cukup bagus, kerana beliau pernah beraksi selaku striker. So Jafri mempunyai attacking instinct yang boleh diguna pakai untuk menguatkan wingback di bahagian sebelah kanan kita. Dan again, walaupun aku cakap begitu, keperluan untuk menambah satu lagi individu di wingback kanan sahabat FC ni amat-amat diperlukan supaya tidak mengganggu penggunaan bahagian center defense kita ni. So guys, itu adalah perkongsian aku dan pendapat aku mengenai update terbaru yang statement telah dikeluarkan oleh FKS ni, dan aku telah share reason dia dengan kamu juga, kenapa perlunya ditambahkan lagi pemain. Tak kisahlah pemain tu import ke tempatan ke, tapi memang perlu ditambah bahagian ni. So
again, ini adalah pendapat aku sahaja, bukan OKS call aku atau WhatsApp aku yang position ni perlu ditambah, bukan. Ini adalah hasil daripada apa orang cakap, pengumpulan data yang telah aku lakukan di sepanjang persediaan Sava FC ini. So sila letakkan pendapat kamu juga di ruang komentar di bawah guys. Aku juga ingin tahu apa pandangan kamu mengenai statement yang dikeluarkan oleh OKS ni. So kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.